Halo, selamat petang Malaysia. Selamat hari Sabtu pada hari ini. Nampaknya ramai orang yang berkahwin pada hari ini. Ada saudara pun kahwin. Baca berita sebentar tadi, Arni Zakri dengan Syamil pun kahwin. Tapi hari ini petang ni kita bukan nak cerita pasal kahwin ni. Kita nak cerita pasal PAU 2021, Persidangan Agung untuk Parti UMNO 2021 yang telah tertangguh selama lebih kurang setahun kerana pandemik COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Setelah beberapa bulan tertangguh, akhirnya bermula hari ini, hari pertama PAU untuk UMNO 2021. Okey, so kita ada beberapa perkara menarik yang ingin saya kongsikan, yang penting, yang patut kamu tengok sampai habis. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara yang saya ingin kongsikan di dalam video kali ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, banyak sekali komen-komen di dalam video saya. Yang nombor 1, ramai orang komen, kata mereka, Parti UMNO ini parti acah-acah. Parti acah-acah je. Alah, itu acah je. Tak pernah nak betul. Tak pernah nak berani buat. Tak pernah nak jadi. Macam itulah. Mereka kata Parti UMNO ini parti acah-acah. Apa tak acah-acahnya? Kejap nak keluar, kejap tak jadi, kejap U-turn, kejap langgar saja, kejap radu saja, kejap apalah macam-macam. Tapi akhirnya U-turn. Banyak kali U-turn, kata nak keluar dari bersatu, kata ni kalau tak bagi ni jadi ni dan sebagainya. Akhirnya ramai orang yang melabel di dalam komen video kata Parti UMNO ini dah jadi parti acah-acah. Betul ke? Apa komen kamu? So, saya fikir ini bukan parti acah-acah, tetapi Parti UMNO memerlukan pertimbangan yang sangat dalam sebelum membuat apa-apa keputusan. Tak bolehlah terus-terus buat keputusan. Parti UMNO ini bukan parti baru buat kemarin, baru buat last week, bukan. Tapi UMNO dah lama. So, apa saja keputusan patut dibuat dengan teliti. So, kerana parti ini dilabel oleh para pengkomen netizen, tak tahulah mereka ni hater kepada UMNO atau penyokong kepada UMNO. Kata mereka UMNO ini parti acah-acah. Dan selepas itu pula mereka kata UMNO sekarang berada di persimpangan jalan. Mana yang lebih penting? Adakah akar umbi ataupun pemimpin-pemimpin? Sebab sekarang ini dari segi akar umbi memang huha-huha sana di newspaper, di sosial media semua mengatakan secara majoriti akar umbi nakkan mahu supaya UMNO keluar daripada Perikatan Nasional. Memang tak pernah masuk Perikatan Nasional pun, tapi maksudnya berpisah daripada bersatu. Dan kebanyakan diwar-warkan memang akar umbi secara majoriti mahukan UMNO untuk berpisah. Tetapi itu akar umbi. Tetapi dari segi kepimpinan bagaimana pula? So, sekarang agak betul rasanya mana yang menjadi persimpangan dilema sekarang bagi UMNO. Mana satu yang mereka perlu ikut? Adakah perlu dengar suara akar umbi ataupun perlu mendengar suara kepimpinan tertinggi MKT dan sebagainya? So, dilema yang paling besar. Akar umbi lawan kepimpinan. Okey, so itu yang pertama. Betulkah mereka ini dah jadi parti acah-acah? Saya tak fikir parti acah-acah. Okey, yang kedua. KJ dan Najib memang hangit. Memang dah hangit terbakar ni. Memang panas habis kerana undi 18. KJ dah keluarkan kenyataan. Najib Razak dah keluarkan kenyataan. Banyak sekali kenyataan daripada Najib Razak. Termasuk dia juga bagi teori kenapa Perikatan Nasional tak nak teruskan dengan undi 18. Kenapa? Kerana takut orang muda, orang-orang yang berusia 18 tahun dan generasi Z lah, yang kata Najib Razak memang diketahui bahawa mereka ini tak suka dengan Perikatan Nasional. Betul tak betul tak tahu. Okey, so yang kedua Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin pun dah keluarkan kenyataan bahawa dia pun tak puas hati dengan kenyataan dan keputusan daripada SPR yang menangguh
lebih kurang setahun jaraknya daripada yang sepatutnya pada bulan Julai ini. Tetapi ditangguhkan sehingga September 2022 kalau saya tak silap. Undi 18 itu hanya akan dibenarkan. Jadi Khairi Jamaluddin dan Najib Razak memang angit habis. So apa pendapat kamu? Tapi betulkah kalau undi 18 ini dilaksanakan dapat memberikan kelebihan kepada parti yang lain, terutamanya parti UMNO? Sebab saya pasti Najib dan Khairi Jamaluddin KJ bagi kenyataan itu kerana mungkin berdasarkan keyakinan mereka bahawa sekiranya undi 18 ini dilaksanakan akan membawa kelebihan kepada parti UMNO. So apa pendapat kamu pula? Okey, so saya fikir memang ada kelebihan kerana saya yakin dari dulu sebagai pemerhati politik bebas, saya hanya perhati je. Saya lihat dari dulu sampai sekarang tidak boleh dinafikan memang pergerakan pemuda yang paling kuat parti apa sekalipun adalah UMNO. Nombor 2 pastinya PKR. Okey. So memang oleh kerana sudah lama bertapak, mereka tahu jalan selok belok untuk bagaimana memancing hati, memancing undi untuk meyakinkan golongan muda ini, golongan yang terutamanya yang baru saja mendaftar ini 18 tahun. Kalau otomatik itu terlaksana, memang akan membawa kelebihan kepada parti UMNO dan Barisan Nasional pastinya. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga, Tok Mat Hassan. Tok Mat Hassan memang hangit dia pun marah. Dalam ucapan dasar perasmiannya baru-baru ini, sebenarnya hari ini, beliau berkata jangan ajar kepada UMNO tentang perpaduan ummah. Lama kau nak ajar UMNO tentang perpaduan ummah. Dia kata alamak, kamu parti setahun jagung, belum terbukti boleh satukan perpaduan. Ini UMNO dah lama ni, nak ajak apa lagi? So saya pun setuju juga. Bagaimana mungkin orang yang baru belajar memancing kemarin mengajar seorang nelayan? Bagaimana mungkin seorang yang baru belajar memancing kemarin mengajar nelayan bagaimana untuk tangkap ikan? Tak boleh lah. Jadi memang berfakta, memang berasas lah kenyataan daripada Tok Mat Hassan itu, bahawa tak payahlah nak ajar UMNO tentang perpaduan ummah. Sebab UMNO memang dah terbukti beberapa kali yang terpaksa berusaha menyatukan ummah dan terbukti berkesan di lutar lumba. So yang ini aku setuju, tak payahlah nak ajar UMNO. Walaupun saya bukan penyokong UMNO, saya bukan juga saya bukan ekstremis kepada mana-mana parti, saya bukan pengikut yang gila-gila kepada parti. Of course kalau dalam kalau dalam pilihan raya saya mengundi, memang saya undi, pastinya saya undi, tapi undi adalah rahsia. Pasti saya undi, kena calit sini warna dan sebagainya. Tetapi saya bukan ekstremis. So, saya setuju dengan kenyataan daripada Tok Mat Hassan ini. Okey. Yang keempat, perkara yang keempat yang saya ingin kongsikan pada hari ini daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Katanya yang mengejutkan dan memang betul. Katanya memang sejak awal lagi UMNO dan PAS sebenarnya telah bersetuju untuk ikut Perikatan Nasional hanya untuk tempoh paling lama setahun. Paling lama sehingga PRU ke-15 dilaksanakan. Okey, so kalau kita gali dalam kepada kenyataan ini, sebenarnya saya rasa Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ini ingin menunjukkan bahawa memang patut UMNO ni keluar daripada berpisah daripada bersatu. Mungkin begitulah. Jadi mungkin ini juga ini belum pasti, ini mungkin saja yang mungkin tersiratnya ada di sana. Mungkin ini juga menunjukkan bahawa memang desakan
mengingatkan semula, memperingatkan semula kepada UMNO bahwa sudah tiba masanya yang telah dijanjikan itu untuk keluar daripada berpisah daripada bersatu. Dan of course, kata beliau, UMNO tidak pernah dan tidak mahu bersama dengan Perikatan Nasional, apalagi kalau didaftarkan, mereka tidak akan mau ikut bersama-sama. So, yang terakhir, nah ini kenyataan daripada orang kuat Anwar, kata daripada Malaysia Kini, ada satu berita itu, orang kuat Anwar kata memang UMNO ini parti keramat. So, sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? UMNO ni parti keramat atau UMNO ni dah jadi parti bekarat? Lama. Parti keramat atau parti bekarat? Saya pikir UMNO masih lagi parti keramat. Tetapi mungkin banyak dasarnya yang sudah bekarat. Mungkin saja. Mungkin tiba masanya untuk UMNO menjadi parti keramat yang bersinar seperti emas, berlian apa permata semula. Barulah keramat habis. Sebab saya pikir kalau jadi parti keramat pun, tapi kalau parti keramat itu tempat yang seperti tempat menakutkan, itu menakutkan tuh. Sebab selalunya kalau orang-orang kampung di sebelah kami ini, tempat tu ada keramat. Risau, takut. So, adakah parti UMNO ini menjadi keramat yang menakutkan, ataupun keramat yang dah bekarat, ataupun keramat yang bersinar seperti dulu? Kalau sebut UMNO hampir kata, ini susah nak kalahkan. Tapi sekarang semuanya dah menjadi semakin mungkin di Malaysia. Okay, so itu saja perkongsian pada hari ini. Kita berdoalah semoga PAU, semoga persidangan Agung UMNO ini berjalan dengan lancar, dan semua ketetapan, semua usul-usul dapat dimuktamadkan. Apapun kita menantikan keputusan yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Adakah UMNO menjadi parti yang bersifat muktamad, berani membuat keputusan, atau masih lagi parti acah-acah? Kita menantikan, benarkah UMNO akan meninggalkan bersatu, ataupun satu lagi U-turn terbesar akan berlaku? Kita nantikan saja. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Kalau kamu suka, boleh share, boleh tekan butang subscribe. Kalau tak suka, tak apa, boleh kasih begini saja. Yang pasti ini channel daripada Sabah, Malaysia. Dan ini baju Malaysia. Saya dulu runner. Runner. Okay, so we run for Malaysia. Okay. Ini bukan dari Indonesia. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita lawan COVID sampai menang. Okey, kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.